وعلى آله وصحبه ومن تبعه ووالاه إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Hadirin hadirat muslimin dan muslimat sekalian jamaah rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam ini dapat kita dipertemukan semula selepas kita berhenti lama ya kerana PKP ini. Alhamdulillah kita menyambung semula pengajian di surau ini. Jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat, kita akan meneruskan lagi pembacaan daripada kitab Fiqh Mazhab Asy-Syafi'i ini, Fiqhul Manhaji ini, iaitu masih lagi berkisar pada tajuk yang berkenaan dengan bagaimana hubung kait di antara fiqh dengan akidah Islam. Ya, di antara fiqh dengan akidah Islam. Walaupun kita nak mengaji fiqh, tapi pengarang kitab ini telah menyebutkan kepada kita bahawa fiqh ini tidak terpisah dengan akidah Islam. Ya, dan memang Islam begitulah. Tabiat Islam dia tak terpisah. Apa dia? Iman, Islam, ihsan. Ya, akidah, syariat, akhlak tak terpisah. Ya, tidak ada apa-apa yang boleh memisahkan. Ibarat tungku yang berkaki tiga, kalau terpisah tungku jadi kaki dua, boleh guna untuk masak? Tak boleh. Kalau satu kaki lagi tak boleh, perlu tiga baru stabil, baru boleh nak masak nasi ke apa ke, kenduri kenara. Ya, begitulah maknanya tabiat Islam itu sendiri, tabiat agama kita tidak terpisah. Mana antara akidah, antara maknanya Islam itu sendiri, ya, fiqahnya, akidah, fiqh, ihsan itu tidak terpisah sama sekali. Jadi pada malam ni kita nak menyambung lagi tentang cerita hubung kait antara fiqh dengan akidah. Di mana kita sudah maklum, banyaklah Quran disebut bila membicarakan tentang soal ibadah, soal fiqh, Allah menyebut antara lain peringatan, wahai orang yang beriman. Mana orang beriman? Iman itu. Ya, maka kita terus lagi. Kalau buku saya ni buku Ustaz 10. Buku tuan-tuan tak tahulah, sebab cetakan mungkin berbeza ya. Nombor 5. Nombor 5. Muka Ustaz 10 nombor 5. Saya tak pasti buku tuan-tuan yang baru tu kan. 9. Nombor 5. Tapi nombor 5. Jadi saya berdasarkan buku saya lah. Buku tuan-tuan ni muka surat 9 ya. Muka surat 9 nombor yang kelima. Nombor 5. Ya. Saya muka surat 10, tuan-tuan muka surat 9. Tak apa. Isi sama lebih kurang. Maknanya Allah memerintahkan. Ni nak cerita hubung kait fiqh dengan akidah tu. Ayat-ayat Allah yang menyebutkan bagaimana ada kaitan fiqh, maknanya amali kita ni. Fiqh ni kehidupan kita dengan akidah, keimanan, kepercayaan kita tu ada hubung kait. Ya, tidak terpisah sama sekali. Boleh ya? Ada ya? Allah memerintahkan agar kaum lelaki, ni orang lelaki ni, berurusan, bermuamalah secara baik dengan kaum wanita. Ya, orang lelaki kena mana bergaul, berurusan dengan baik kepada kaum wanita. Cerita apa Allah sebut ni? Firman Allah Ta'ala ya, dalam surah An-Nisa ayat 19, Allah menyebutkan, ya ayyuhallazina amanu. Tengok ya, wahai orang-orang yang beriman. Ni tapi cerita ni lah isu berkenaan dengan bagaimana perempuan yang diceraikan, perempuan yang kematian suami dia, kan, tentang soal perkahwinan bagi wanita tersebut. Ya, nanti kita tengok. La yahillu lakum an tarisun nisaa karha. Ini ayat Qurannya. Dalam buku ni dia bagi maksud je. Ya. Wala ta'duluhun litadhhabu bi ba'di ma ataitumuhunna illa an ya'ti bi fahishatin mubayyinah
wa ashiruhunna bil ma'ruf fa in karihtumuhunna fa asa an takrahu syai'a wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Wahai orang-orang yang beriman. Anda nak cerita berkait orang iman dengan soal kehidupan. Ya, fiqh ni saya sebut selalu al-ehwal kehidupan kita. Tu fiqh. Ya, apa hai hidup kita, sebut hai apa. Ya, hai makan, hai minum, hai tidur, hai jaga. Ya, hai kerja, hai apa pun fiqh ada. Ya. Maknanya dia tidak terlepas daripada ingatan kepada iman. Supaya kita kena ingat apa benda yang kita buat atas muka bumi ni ada kaitan dengan iman, ada kaitan dengan Allah kan, subhanahu wa ta'ala. Sebab kadang-kadang ada orang anggap tak ada kaitan apa-apa dengan Tuhan. Hang buat je, hang pangkah je kata, hang pilih siapa je. Oi, seolah-olahnya macam tak ada kaitan dengan dosa pahala, tak ada kaitan dengan iman, tak ada kaitan dengan Allah Ta'ala ke? Ya, kita kena faham, kita kena yakin apa yang kita buat ada kaitan dengan iman, dengan Allah Ta'ala lah. Ya, dengan Allah Ta'ala, mana ada kait dengan dosa, pahala, halal, haram, harus ke, tak harus ke. Itu kaitannya. Ya, hukum hakamnya nanti. Allah menyebutkan tidak halal bagi kamu mempustakai wanita dengan jalan paksa, dan janganlah kamu menyusahkan mereka kerana hendak mengambil kembali sebahagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, kecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata. Dan bergaullah dengan mereka secara baik, yakni makruf. Kemudian jika kamu tidak menyukai mereka, maka bersabarlah, kerana mungkin kamu tidak menyukai sesuatu padahal Allah menjadikan padanya kebaikannya yang banyak. Ni tuan-tuan ayat. Ini cerita ni ada dua tiga cerita. Allah SWT. Tak boleh. Ada dua tiga cerita. Dua tiga cerita lah ayat ni. Yang pertama, isu zaman jahiliah dulu. Ni kan, orang lelaki lah kan, orang perempuan ya. Dia nak tunjukkan Islam ni telah mengangkat martabat wanita ya. Zaman jahiliah dulu, bila seseorang wanita tu diceraikan antaranya, atau seorang wanita tu kematian suami dia, waris suami dia tu boleh mewarisi wanita tu. Boleh paksa wanita tu jangan kahwin dengan orang lain. Tak, mana itu Islam tidak membenarkan macam tu. Sebab wanita ada hak. Wanita yang pernah berkahwin ada hak dia ya. Tetapi zaman jahiliah, orang perempuan yang macam ini tadi, bila contohnya bila suami dia meninggal, waris dia ada hak. Bahkan kadang-kadang waris boleh ambil. Tu boleh ambil dia tak setuju. Dia waris kata kamu tak boleh kahwin dengan siapa, kahwin dengan aku je. Boleh ke gitu? Tak boleh. Tak boleh. Ada isu juga, mereka tak benarkan perempuan tu kahwin dengan siapa-siapa pun. Kamu mesti jangan kahwin dengan siapa-siapa. Tak dibenarkan sama sekali. Macam sekarang kan, macam yang saya tahulah adat Hindu ke ada ke? Adat Hindu, dia tak benarkan perempuan tu lepas kematian suami dia tak kahwin dengan orang lain. Ada beberapa kepercayaan lah adat Hindu. Ni zaman jahiliah dulu ada tentang bagaimana orang Arab jahiliah di Madinah terutamanya tidak membenarkan wanita yang kematian suami itu kahwin lain. Tak boleh, nak buat apa tak boleh. Mereka dipaksa kalau nak kahwin ikut pilihan mereka. Dan kadang-kadang mereka diwarisi oleh ahli keluarga suami dia dulu. Bukan anak dia, anak tiri dia. Anak dia tidak lah, anak tiri dia. Pada zaman jahiliah, anak tiri boleh ambil mak tiri tu. Tu kalau lawa lagi mak tiri. Jadi itu antara amalan jahiliah yang ditentang oleh Islam. Mana wanita diberi hak dia, mana boleh paksa dia. Bila sudah, mana dia bila dia beredah, lepas habis edah dia nak buat apa? Dia nak pergi cari ya, orang lain nak pinang dia, tak ada masalah.
Tapi lah adat jahiliah tak dibenarkan, kecuali mesti diputuskan oleh waris kepada bekas mana suami dia meninggal, ataupun suami dia yang bercerai dengan dia. Ini kaedah jahiliah yang dihapuskan oleh Islam. Ini isu yang pertama. Ya, isu yang pertama. Isu yang kedua ialah berkenaan dengan Allah Subhanahu Wa Taala menyuruh kaum lelaki, para suami, para bapa, suami berurusan dengan wanita ini dengan cara yang baik. Wa ashiruhunna bil ma'ruf. Pergaulilah mereka dengan cara yang baik. Jangan ditampar, jangan dipukul wanita tersebut, isteri tersebut. Ni jangan dipukul, jangan dianiaya. Ya, jangan dibiarkan dia, maknanya kalau hari ni contohnya dia ada kait juga dengan yang pertama tadi, dibiarkan hidup dia tidak dibantu. Ya, oleh kalau meninggal waris-waris dia tak membantu. Ya, ataupun tidak diberi hak akan harta pusaka. Contohnya, ya, tak diberi hak, patut dia dapat hak harta pusaka, tak diberi. Ya. Kemudian yang ketiga, kan, ialah kita kena bersabar kalau berhadapan kerana kaum wanita. Ya, kena sabar. Allah sebut kena bersabar dengan kerana mereka. Walaupun kamu benci dengan kerana mereka, tapi Allah telah jadikan pada mereka ada banyak kebaikan. Minta maaf orang perempuan muslimat, ya, contoh kaum perempuan ni dia suka beletior, ya, tapi sebenarnya ada hikmah kebaikan, ada baik. Memang kita tak boleh dengar, ya. Bini kita merepek karang dah lari keluar rumah, start motor pergi kedai, contohnya. Tapi Allah tersebut di sana ada kebaikan. Kalau dia mogok tak nak masak macam mana? Mogok masak udah jenuh kita, tak nak buat kopi pagi ke, kan? Maknanya kadang-kadang benda orang perempuan ni dia kadang dia benda nampak, kita nampak remeh, tapi dia jaga benda remeh-remeh tu. Dia ada kebaikan di sebaliknya. Kita buat tak kisah, kita kata ni dah macam-macam dah, buat syarah dah pagi ya. Ada sebab. Jadi di sana ada kebaikan. Kena bersabar. Kena bersabar wahai kaum lelaki, wahai kaum muslimin, dengan kerana Allah Ta'ala jadikan kerana tu ada dia punya kebaikannya. Yalah, yang penting bukanlah kerana tu melampau-lampau, ya. Tapi dia ada kebaikan dia. Kebaikan kaum wanita, wanita dengan lelaki, kan, mereka tu menjadi penolong, pembantu, ya, pembantu kepada kaum lelaki. Jadi sabar. Allah suruh sabar. Ni maksud menyusahkan mereka ialah menghalang mereka daripada berkahwin. Mereka nak kahwin tak boleh, lepas cerai ke cerai mati, cerai hidup ke tak kira lah, mereka dihalang berkahwin oleh waris-waris ni. Tak boleh, ya, tak boleh halang mereka nak kahwin lain, kahwin dengan siapa-siapa. Dulu jahiliah saya sebut tadi, mereka mensyaratkan, mereka pesakai perempuan tu kahwin dengan waris demo ni, ataupun mereka kahwinkan dengan orang yang mereka pilih, atau mereka tak benarkan kahwin pun satu hal juga. Mana boleh, ya. Itu orang kata kaum wanita tu ada hak dia, berikan hak dia. Itu yang kelima lah, kaitan orang beriman. Mana orang beriman yang percaya pada Allah dan Rasul, tidak menganiaya orang perempuan, tidak menzalimi orang perempuan, tidak menyusahkan orang perempuan. Kalau hari ni kalau kita kata gantung tak bertali, tolong jangan biarkan mereka tergantung tak bertali. Maksudnya cerai pun hidup, ambil pun hidup saja, kan, dibiarkan. Bukan ada apa isu ke, dibiarkan. Nak kahwin lain pun tidak. Ini tak dibenarkan Islam. Bagi dia hak dia, kan? Kalau kamu tak mau ambil dia, para suami tak mau ambil balik, jangan dibiarkan gantung tak bertali. Mana cerai dengan cara baik, dia boleh mulakan kehidupan yang baru. Ni biar tinggal. Yang kawan ni pergi mana-mana, kahwin baru pula, tinggal isteri dia di kampung, ya, tak ada apa keputusan, biar je. Nak kata cerai pun tidak, nak balik pun tidak. Kalau nak balik, dia kena pergaulilah wanita tersebut.
Dia kena bersama mata tersebut, dia kena datang lah, kan? Melaksanakan tanggungjawab dia tidak juga. Jadi ini isu-isu yang perlu dipahami oleh kaum lelaki khususnya lah. Bismillahirrahmanirrahim. Yang keenam, Allah Ta'ala memerintahkan agar isteri yang ditalak bereddah dengan 3 kali suci dan tidak menyembunyikan apa yang ada dalam rahimnya jika ia hamil. Perkara tersebut telah dikaitkan dengan beriman kepada Allah serta hari akhirat. Firman Allah Ta'ala yang bermaksud daripada ayat surah Al-Baqarah ayat 228, wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru wala yahillu lahunna an yaktumna ma khalaqallahu fi arhamihin in kunna yu'minna billahi wal yaumil akhir. Perempuan-perempuan yang ditolak, yang diceraikan, bukan tolak dia ke? Cerai, tolak, hendaklah menunggu 3 kali suci. Tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan oleh Allah dalam rahim mereka jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. Ini pun ada hukum hakam dia tentang tolak cerai. Wanita yang diceraikan dia ada iddah. Ada iddah. Dan ada juga yang tak ada iddah. Ini cuma ayat ni secara umum. Dia ada detail lagi beberapa ayat yang lain. Jadilah kitab fiqh ni nanti kita akan jumpa nanti alam bab perkahwinan. Apabila wanita diceraikan, dia ada iddah. Iddah ni apa? Tempoh maknanya tempoh dia tidak tempoh untuk dia mengisytiharkan bahawa pertama rahim dia bersih daripada benih bekas suami dia, ataupun kalau ada dapat disiarkan bahawa anak yang kandungan itu anak dan bekas suami dia. Tempoh menunggu. Iddah ni wajib wanita bereddah. Bagi yang ada iddah lah wajib, sama ada cerai hidup ataupun panggil cerai mati, mana kematian suami juga ada iddah. Ada iddah, nanti kita jelaskan. Yang 3 kali suci ni iddah bagi wanita yang masih ada haid lagi. Perempuan yang datang bulan, yang masih ada haid lagi, tiba-tiba diceraikan, dia ada iddah 3 kali suci. 3 kali suci. Ni dia wajib. Wajib melaksanakan, jangan dia nipis. Sebab apa ni? Apa hikmah dia? Untuk memastikan dalam rahim dia ada tak benih bekas suami dia tadi. Kalau cerai hidup lah, cerai mati pun sama, mana suami mati pun sama juga. Tapi iddah dia lain pula, bukan 3 kali suci lah, dia lain. Bagi kematian, dia iddah dia 4 bulan 10 hari. Sebab iddah dia dikira sekali dengan dia berkabung. Perkabungan, berkabung. 3 kali suci ni cerai hidup, kan? Maknanya nak pastikan bila 3 kali suci ni mana confirm bersih. Rahim wanita tu bersih, kalau tak ada lah, bersih daripada benih bekas suami dia. Satu. Yang kedua, kalau ada, mana dapat dipastikan nanti anak tu nanti bila lahir nak diberikan kepada siapa? Siapakah bapaknya? Itu sebab lepas bercerai dia tak ada kahwin. Dia tak ada kahwin lain. Tunggu dulu iddah, baru boleh kahwin lain. Tu kena 3 kali suci. Kalau normalnya 3 bulan lah. Kalau normalnya 3 bulan. 3 kali suci ni 3 bulan lebih kurang. Sebab kalau ikut wanita yang normal, ialah tiap-tiap bulan. Sebab dia panggil datang bulan kan. Tiap-tiap bulan dia haid nifas. Haid nifas pula. Haid suci lah. Minta maaf lah. Bukan haid nifas, haid suci. Mana waktu suci dia 3 kali, maka dia sudah dianggap bersih rahim dia. Kalau rahim dia ada anak, maka boleh diisyaratkan anak tu nanti nak diberikan kepada siapa. Kenapa? Islam takut kalau bercampur benih. Tiba-tiba contoh lepas cerai, dia kahwin dengan orang lain. Nanti bila dia mengandung, ada timbul masalah. Benih ni siapa punya? Ni. Sebab Islam ambil berat benda tu. Nak berikan nanti ni.
Benda ni siapa punya? Suami baru ke? Bukan suami lama ke? Jadi isu tu Islam sudah tetapkan wajib bereddah. Wajib bereddah. Nanti insyaAllah tuan-tuan kita cerita detail tentang eddah ni, ya, dalam bab perkahwinan. Tapi lambat lagi lah bab kahwin ni. Lambat lagi lah. Buku jilid ke berapa? Saya ingat jilid ke, ya, bagi dia kan, bagi tuan-tuan. Tuan-tuan nanti buku jilid tak ada pula saya nak khabar. Saya tak ingat dah. Jilid ke 3 kot. 3 insya-Allah. Jilid ke 3. Okay, lambat lagi lah ya. Mana kalau nak kahwin lambat lagi lah kot ya. Tak apalah. Tak apa tuan-tuan ayat nanti insya-Allah. Yang pentingnya isteri yang ditolak ini, tolak ni pun banyak jenis. Kita tak cerita detail, banyak jenis ya. Ada tolak raj'i, ada tolak bain, ada tolak bid'i, ada tolak sunni. Dia ikut dia punya isu dia. Dan sebenarnya kena tahu, orang lelaki kena tahu, orang perempuan kena tahu. Isu hari ni kita tengok bila eddah ni, saya cerita lah isu eddah bagi kematian suami. Perempuan yang kematian suami ni, dia kena bereddah 4 bulan 10 hari. Sebab dia eddah, dia sekali berkabung. Maka dia haramkan bagi perempuan yang kematian suami dalam tempoh 4 bulan 10 hari ni keluar rumah tanpa keperluan. Sesaja nak seronok, awak nak makan angin berjalan ke Langkawi lah. Mana boleh? Tak boleh. Atau dia keluar rumah, ya, mana dia nak keluar rumah tu kena ada hajat, keperluan, bekerja, nak beli barang, beli lauk, nak apa, berubat, itu hajat. Ini tak, bila jalan tu hajat ke? Tidak lagi, sabar. Dan dia ada cara dia. Mana dia tak boleh pakai pakaian yang melarang, tak boleh. Ni kadang-kadang lepas ni suami meninggal baru sebulan, dah pakai bedak tu, dia lawa-lawa dia. Haram. Perempuan tu kalau muslimat ni dia elok ngaji, kuliah muslimat khas. Kalau ngaji dengan muslimin ni macam dengan ustaz segan ke ustaz cakap ya. Tu cerita tu. Dia kena tahu kematian suami ni, dia kena tahu apa sebenarnya dia kena buat. Tak keluar rumah langsung tak boleh juga. Ada juga pernah ada seorang makcik perempuan dia cerita saya, ustaz, tak boleh ke perempuan dah kematian suami keluar rumah? Saya kata mana tak boleh, tapi ada hajat. Ada hajat. Jangan tak ada hajat dengan saja. Saja pasal minat nak pergi pasar malam, setiap hari pergi pasar malam. Puncak orang bila tu, atau apa ke hair cekihnya. Nak ada hajat dah. Kalau ada hajat nak cari lauk, boleh lah alasan dia. Ini dah saja nak keluar, rajin keluar rumah dulu pun ya. Atau nak pergi ni parti tepuih kata. Orang pergi tepuih ke ya, nak pergi. Dia bukan semudah itu. 4 bulan 10 hari tu kena jaga elok-elok. Ni ingatkan waris-waris kita bila ada kematian suami tuan-tuan. Ya, muslimat pun kena tahu benda ni. Ya, orang perempuan kena tahu. Sebab benda ni wajib, dia bukan benda ni boleh pilih. Kewajiban. Wajib. Haram kalau dia melanggar kewajipan tersebut. Ya. Nanti dia ya, secara detailnya kita cerita nanti. Ya. Baik. Itu perempuan yang masih datang bulan haid 3 kali suci. Dia kalau dah tak datang bulan, dia lain pula edah dia. Macam perempuan usia yang dah putus haid, dia edah dia lain. Perempuan yang mengandung, edah dia lain. Perempuan yang perempuan yang belum disetubuhi pun edah dia lain ceritanya. Adalah panjang ceritanya ya. InsyaAllah tuan-tuan kita sentuh nanti bila sampai masanya. Kalau tuan-tuan nak tahu, tuan-tuan beli jilid ketiga ke gitulah kot, ketiga atau keempat gitulah, tuan-tuan boleh baca. Keempat, besok tahu si keempat. Ada dalam buku bahagian belakang tu ada. Dia jilid-jilid dia kan. Yang ketujuh, Allah memerintahkan supaya menjauhi arak judi,
menyembelih untuk berhala dan tenung nasib dengan anak panah setelah menyeru orang-orang beriman dengan sifat iman sebagai menandakan bahawa menjauhi perkara-perkara yang dilarang tersebut ada kaitannya dengan kesucian dan kemurnian iman mereka. Baik. Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhallazina amanu, nampak ayat dimula, wahai orang beriman, innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsum min amali syaitan fajtanibu la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya arak semua jenis yang memabukkan, di arak ni isu alkohol lah, memabukkan sikit banyak ya adalah haram di sisi Islam. Arak dengan apa jenis nama, walaupun alkohol tak mana, dia ada pun jenis kan. Yang kuat, kalau dengan alkohol yang tinggi dipanggil apa entah, saya pun tak ingat, saya baca juga tak ingat, pasal kita bukan minat ke situ pun. Tapi maklumat dia. Ya, tu yang kadang dipanggil ni todi, dipanggil ni apa, dipanggil ni apa, dia ada. Dia bukan jenama, dia ada kategori arak tu. Cuma di zaman Rasulullah, arak ni dibuat dia ada peraman anggur dan juga kurma. Hari ini macam-macam jenis lah. Janji memabukkan, haram lah ya. Ni isu arak juga hari ni ya. Kita dengar isu arak ni. Masih belum selesai lagi sepenuhnya. InsyaAllah doakanlah dengan ada atar-atar ni yang mencegah. Sebab dia tak takut, ialah dan arak pun murah, boleh beli mudah ya. Arak murah aja. InsyaAllah kokoh tu kita doa lah supaya kita bukanlah ni pengguna arak tegar. Memang Malaysia ni salah satu antara negara yang banyak penggunaan arak dia. Macam juga babi. Kita ni ni walahanya umat Islam majoriti. Malaysia ni di antara negara yang menghasilkan, mengeluarkan ni produk ni. Mana babi ni menghasilkan ni babi. Berapa ke saya baca tu, memang antara negara yang ni mengeksport babi ni. Dia hebat Malaysia ni. Takkan kita orang Islam majoriti, kita patutnya makan babi majoriti. Ni orang kafir patut negara dia, tapi pasal dia pandai, negara dia tak mau kotor, jijik. Dia nak daging je, hantar. Kamu bela lah babi ni. Kami nak daging yang fresh, daging yang ni segar kononnya. Kita lah jenuh. Ya, betul pula gaduh sungai kotor semua, jijik lah. Najis babi. Ya, bukan macam najis ayam, itik, kambing ke? Dia lain. Ya, jadi arak, judi, menyembelih untuk berhala, ya, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji dari perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan tersebut, mudah-mudahan kamu berjaya. Ini benda yang diharamkan. Orang beriman tak boleh terbabit dengan arak, judi, apa kategori pun. Tak kira judi halal ke judi haram. Macam orang sekarang lah ya. Ada judi halal, sebab halal ada lesen. Judi haram tak ada lesen. Walaupun kita judi semua haram ya. Tak kira judi macam mana, kecil, besar, tua, muda, judi. Judi online ke, judi kedai ke, judi kawan-kawan sendiri kadang macam main mahjong ke, sesama dia. Kalau di Sabah dulu ada judi pantun. Judi pantun namanya. Suka dimainkan oleh orang yang di pesisiran pantai lah, nelayan. Judi pantun, mereka lepak-lepak petang-petang di market-market tu, di tepi pantai tu, mereka ni main judi. Mana mereka keluarkan pantun, kan pantun ni apa dia, apa pisang mas dia berbelayar, pasal biji dalam peti, hutang mas boleh dia bayar, hutang budi mati. Itulah kan, ada pembayang. Tapi dia tak adalah yang sampai hutang budi mati tu. Dia buat pembayang, dia suruh kita cari jawapan. Dan dia buka, pilih 10 jawapan. Taruh, mari taruh. Taruh lah, RM10 ke RM20, RM100. Siapa menang ada lah dia punya ni. Keputusannya minggu depan, jawapan kepada pantun tu. Hebat. Macam-macam jenis judi pantun pun ada. Ya, kita macam judi ni macam-macam. Judi bola, judi itu, judi online, macam-macam jenis judi ni. Ya, lambak judi ni haram dalam Islam. Walaupun ada lesen, tetap haram. Judi, kemudian menyembelih untuk berhala, sembelih untuk berhala.
Atau sembelih untuk sembahan apa-apa tak boleh. Sembelih kambing nak jamu penunggu haram. Ni dalam ayat lain uhilla li ghairillahi bih. Disembelih bukan kerana Allah. Ada dukih mana ke di Kuala ni juga ada. Sembelih lembu nak jamu ni penunggu sungai kat Perak. Lelah dah dia lemah. Ada kan kita baca tak kan dulu. Belah mana ke? Kat Perak ni lah belah Kuala ni. Dulu ada. Dia baca nak bagi nak jamu kepada lembu, dah akhir dia lemah. Iaitu sebenarnya disembelih untuk jamu tu, menjamu. Sebab budaya tu ada lagi kan tu. Adalah upacara apa? Upacara nak nyeru ke apa? Berhati-hati tuan-tuan. Benda tu tak boleh. Kita tak boleh makan daging lembu tu. Bukan kepala dah dibagi dekat jembalan tu kononnya. Daging ni nak buat kenduri. Panggil Tok Imam baca doa lagi pula. Tok Imam tak tahu tak apalah ya. Kalau Tok Imam tahu jangan jadi buat. Tok Imam tak tahu tak apalah. Tok Imam tahu jangan pula. Atau sayangnya daging lembu. Kaki sayang. Niat nyembelih tu bukan kerana Allah. Kerana nak sembah pada jembalang, penunggu, ke jin setan iblis. Kan adalah orang dulu biasa, orang sekarang pun ada juga macam berlakulah. Kan kambing, nak cari kambing hitam. Tok Bomo kata kena cari kambing hitam ni, kena sembelih bawah pokok tu. Pokok sekian ni. Sebab jembalang tu ni teringin nak makan darah kambing hitam. Kalau ya memanglah sembelih ni daging macam mana? Bak kenduri. Tak boleh makan sama sekali. Sebab niat dia, tujuan dia bukan kerana Allah. Ataupun cari ayam hitam ke? Ayam semua hitam. Ada kan kadang tok bawang, tok bomoh ya. Dia cari tu serba hitam. Ayam macam-macam. Zaman orang bersilat, orang silat kan ada. Tuan ya. Silat, zaman saya bersilat tu. Tok guru kata, okey, kita ni dah habis dah, kena cari ayam jantan. Ayam jantan yang gini-gini. Dia beritahu. Tu dia. Kita pun carilah jantan. Bila dulu orang dulu bela ayam kampung kan. Saya ambil seekor ayam kampung, ayam kat reban ni. Apa mak saya bela. Bising dia. Ayam jantan tu bawa pergi sembelih tong gelanggang. Ambil darah tu lah letak tong gelanggang dan lubang. Ada jampi serapah apa. Nak jamu apa ni? Jamu lah tu. Jamu penunggu gelanggang. Tu cerita dulu ingat ke saya sama saya suruh dengar dulu. Zaman tu bukan kerti apa. Berikut je orang suruh buat. Lepas tu ayam ni banyak kan. Ambil. Lepas tu ayam buat kenduri. Baca doa selamat. Panggil tu imam. Buat kenduri. Ayam ni masak kari. Buat masak nasi. Kita budak sonok makan. Dapat makan ayam kampung. Kari ayam kampung. Apa kira ya? Boleh ke tuan? Tak boleh kalau niat bukan kerana Allah. Tujuannya boleh tu untuk jamu. Jamu tu, darah tu tuan gelanggang tu dibuat lubang. Dengan silat tu dibuat lubang. Semua darah tu sembelih darah masuk dalam tu. Semua masuk. Tu. Apa tujuan dia? Ya. Tapi zaman saya budak tu tak tahu apa. Ikut seronok, silat. Ya, apa lagi? Bila besar dah belajar agama tu fikir balik. Sebenarnya benda ni tak boleh sebenarnya. Bukan tak boleh bersilat. Benda-benda macam tu. Benda-benda macam tu. Silat terpulang lah ya. Itu yang ketujuh. Yang ke-8, Allah SWT mengharamkan riba dan mengaitkan perbuatan meninggalkannya dengan tercapainya ketakwaan dan keimanan kepada Allah. Firman Allah Ta'ala yang bermaksud daripada surah Ali Imran ayat 130. Ya ayyuhallazina amanu. Nampak? La ta'kulu riba ad'afan mudha'afah wattaqullaha la'allakum tuflihun. Wahai orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kepada Allah, mudah-mudahan kamu berjaya. Jangan makan riba. Ya, hari ni kan, yalah hari ni nampak bahasa sedap lah. Dulu orang panggil panggil apa tu? Allahumma salli ala Muhammad. Lupa pula. Orang panggil apa tu? Inilah yang India tu apa panggil apa? Ceti. Dulu ceti, sekarang alung. Ataupun nak bahasa yang baik hari ni, pinjaman wang berlesen.
Iyalah pinjaman Malaysia macam mana? Dia riba lah tu kan. Kena bayar sekian-sekian. Pinjam 100 bayar 200 contohnya. Pinjam 100 bayar 150. Lambat bayar ada denda tu. Bahasa baiknya ya, bunga, faedah. Tu riba lah, ribawi lah tu. Tu pinjaman wang berlesen. Jadi jangan dekati tuan-tuan ya. Pinjaman wang berlesen ni. Sebab dia ada unsur riba. Kalau dalam Islam pinjam meminjam ni, pinjam duit, dia lah bentuk qardul hasan. Pinjam 500 bayar 500. Tu betul. Mana dia ada ke? Ada. Apa ke? Macam apa tu? Yang macam kaedah dibuat dia apa tu? Apa tu yang orang perempuan suka tu? Bukan kutu dia ada yang syarik tu. Allah, lupa juga malam ni nak cerita. Ikhtiar, amal ikhtiar kan? Ya, dia pinjam kita bayar gitulah ya. Ada ke? Tak ada lebih ya. Rasanya lah. Kau perempuan tahu lah tu. Biasa orang perempuan. Kan dikumpul kan. Mana pinjam 1,000 bayar 1,000 ya. Gitulah ya. Ada kan? Mana dia tak ada bayar lebih lah. Gitulah maksudnya. Itu dia panggil qardul hasan. Cuma dia ada kaedah pinjam bayar sikit kan. Seminggu RM5, RM10 kan. Tapi nak ceritanya itu tuan-tuan. Ya. Kalau pinjaman ni, dia mesti qardul hasan. Kalau pinjaman lepas tu ada untung. Untung tu sebenarnya riba tu. Ya. Dia bukannya ni, dia riba. Mana kena pinjam 100 kena bayar 150. 50 tu lah riba. Ya. Jadi itu dia. Firman Allah Taala lagi, ya ayyuhallazina amanu, ya ayyuhallazina amanu taqullaha hawadharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Ni. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan tinggalkan sisa-sisa riba jika kamu orang-orang yang beriman. Dulu riba ni memang berleluasa. Ceti tu tengoklah ya, tu dia untung tu. Untung bunga tak boleh bayar lagi. Belum lagi isi tu pokoknya bunga tak boleh bayar. Dah berbuah pula sampai mati tak boleh bayar. Ya. Atau dulu ya orang nak pinjam, tapi sebenarnya cara tu diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, cara macam tu. Ya. Maknanya kalau ada lagi, tinggalkanlah benda-benda tu. Carilah cara yang Islamik. Dan hari ni tuan-tuan muslimin dan muslimat, adalah cara Islam dah. Janganlah risau, banyak cara Islam. Pembiayaan, cara Islam dipanggil pembiayaan. Banyak cara Islam. Kau ada apa ke cara yang qardul hasan tu boleh juga. Qardul hasan ada mikro kredit tu ada kan, yang dia memang pinjam 100,000 bayar 100,000. Ada. Saya tak ingat nama macam mana. Tuan-tuan mungkin lebih arif lah. Ya. Maknanya pinjam 100,000 bayar 100,000. Tu tak apa. Mana kita pinjam kerajaan 100,000 bayar kat dia pun 100,000. Ada. Tak ada masalah. Ya, kerana itu adalah pinjaman dia panggil qardul hasan. Tapi kalau cara-cara lain, nama ceti ke alung ke, atau pinjaman wang berlesen ke tak berlesen ke, kaedahnya sama je, iaitu ada unsur ribawi. Macam mana ya? Kita baca sekali lagi ya, insya-Allah. Dia nak habis ke apa? Yang ke-9, Allah menggesa dan menggalakkan supaya bekerja dan beramal. Dalam masa yang sama, dia melengkapkan prasarana agar manusia yang beramal itu sentiasa merasakan pemerhatian Allah, dan kerja itu dilakukannya dengan penuh tanggungjawab. Firman Allah Ta'ala yang bermaksud surah At-Taubah ayat 105 kan, wa qul i'malu fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun wa saturadduna ila alimil ghaibi wasyahadah fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Dan katakanlah, bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasulnya serta orang-orang yang beriman akan melihat pekerjaanmu itu. Nampak? Ya. Mana bila kita buat satu kerja, Allah suruh buat kerja, buat ibadah, buatlah kerja apa, buatlah niaga ke apa, wa qul i'malu, buat kerja apa, kerjalah. Nak buat meniaga, nak bertani, nak menoreh, nak kerja gomen, nak kerja swasta, nak beribadah, semayang, puasa, zakat, haji, nak buat apa? Ya, nak main apa ke, sukan ke apa, silalah. Nak berhibur, silalah. Tapi Allah sebut Allah akan melihat. Ya.
Allah akan melihat apa yang kamu buat. Rasul akan melihat apa yang kamu buat. Orang beriman akan melihat dan jadi saksi apa yang kamu buat. Orang beriman. Ya. Dan kamu akan dikembalikan kepada Allah yang Maha mengetahui yang gaib dan yang nyata, dan Dia akan memberitahu kepada kamu tentang apa yang kamu lakukan. Mana ada kaitan kerja buat kita di dunia ini dengan Allah, dengan hari akhirat. Sebab apa yang kita akan buat di dunia ni akan dihadapkan, dikemukakan kepada kita di hari akhirat, di pada masyar nanti. Semua perkara. Sebab jangan sebut, tak ada ni, tak ada kaitan. Alah, nak buat apa saya tak ada kaitan dengan syurga ke dengan pahala dosa. Buat je. Ada orang cakap, alah, tak ada apa ni, tak ada kaitan apa-apa. Tak ada kaitan apa dengan agama. Woi, semua ada kaitan dengan agama, tuan-tuan. Hatta mangkah memilih pun ada. Jangan kata, tak ada kaitan agama ni. Nak pilih siapa pun, nak pangkah siapa pun. Oh, nak pangkah parti cak ayam, parti cak toge ke parti cak apa. Tuan-tuan, benda tu Allah sebut, wa qul i'malu, kamu beramal, kamu buat, Allah akan tengok. Allah, Rasul akan perhati, saksi. Orang beriman akan saksi. Dia akan kembali kepada Allah. Tiba-tiba Allah akan ni, inilah kamu dulu. Kamu mikir, dah, duk pangkah parti cak ayam. Tu jadi ayam tu. Contohnya, ni contoh saya. Tak ada kaitan dengan siapa dan. Ni tak ada kaitan dengan apa-apa. Sebab saya cuma ceritakan bahawa kehidupan kita ni, jangan kita rasa tak ada kait apa-apa dengan Allah dan Rasul, dengan dosa pahala. Itu jangan. Tolong jangan faham macam tu. Apa kita buat ni tak ada kaitan agama. Oh, memang tak betul cakap lambun tu. Tak ada kaitan dengan agama. Ya Allah. Ada. Halal haram ada. Demikianlah jarang sekali anda dapati satu hukum yang terdapat dalam Quran, melainkan ia disertakan dengan beriman kepada Allah dan mempunyai kaitan dengan rukun-rukun akidah Islam. Oleh itu fiqh Islam merupakan hukum hakam agama yang suci dan mempunyai roh di sebalik ia disyariatkan, kerana ia merupakan hukum-hukum syarak yang datang daripada Allah dan mendapat keredaannya jika ditaati dan mendapat kemurkaannya jika diingkari. Hukum-hukum syarak bukanlah seperti hukum-hukum kanun undang-undang biasa manusia dunia ni, yang mana manusia tidak merasai sedikit pun dalam hati kecil mereka ikatan dan hubungan dengan penciptanya, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Ada beza. Hukum Islam, hukum agama ada kait dengan Allah, Tuhan. Hukum dunia ni tak ada rasa kait dengan Tuhan. Dia kait dia rasa kalau ada polis baru takut. Tak ada polis, lantak ada polis pukul kabut, tarik tali pinggang. Tali pinggang. Kan itu. Tarik, tarik tanpa tu. Dah. Jenuh, serang sejuk dia. Masih dia takut polis. Ada roblok tu. Cik kata ada roblok. Apa dia heran? Dia ada roblok, kan kabut, nak pakai topi keledar ke, tak pakai, dah pusing U-turn. Patah balik. Lari cabut lari ya. Itu hukum sivil dunia. Tapi undang-undang syarak, hukum apa dosa pahala, halal haram yang berkait dengan Allah dan Rasul, berkait dengan ketuhanan, makna kita rasa apa kita buat ada kaitan dengan dosa pahala. Halal haram. Mulut kita ni cakap apa? Kita minat main WhatsApp. Ni, jangan kita main WhatsApp. Kita tahu WhatsApp je. Dia ada kaitan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah berfirman, "Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima syajara bainahum, thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima." Maka demi Tuhanmu, maka mereka pada hakikatnya tidak beriman hingga mereka menjadikan kamu hakim dalam perkara yang mereka perselisihkan. Kemudian mereka tidak merasa keberatan dalam hati mereka terhadap apa yang telah kamu putuskan, dan mereka menerima dengan sepenuhnya. Jadi hukum yang ditetapkan oleh Allah dan Rasul. Ayat ini menjelaskan tentang hakimnya Rasulullah. Bila Nabi dah putuskan, kita berlapang dada, terima. Jangan adalah hati ni rasa tak setuju, tak redha dengan hakiman yang diputuskan oleh Rasulullah SAW. Nabi memutuskan berdasarkan hukum Islam, hukum Allah. Begitulah kita. Bila Allah dah putuskan, kita jangan rasa rorangan. Ya, tak setujulah, apalah. Sedangkan benda ni benda seronok. Apa Allah kata haram? Tak maulah. Tak mahu benda seronok. Main judi seronok.
Minum arak best. Best lah bagi dia murah. Mana wine ke apa. Kenapa Allah haram? Tak boleh. Allah hakim kita. Allah pemutih hukum kita. Kita terima je lapang dada. Jangan kita mandai-mandai. Mana tak setuju, anti keputusan yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sama ada halal maupun haramnya. Begitulah tuan-tuan, perkaitan antara akidah dengan fiqh. Kira belum masuk lagi ya. Hal utamanya baru mukadimah, tak habis lagi. Allah ya. Lambat lagi ya, tak apa dah ya. Lambat pelan-pelan. Yang penting kita mendalami, memahami, insya-Allah. Wallahu alam. Ada pertanyaan? Ya, boleh. Boleh tanya. Okey, baik. Terima kasih. Baik, dalam Islam, hutang ni macam tadilah. Pertama, hutang qardul hasan. Okey, ini risiko besar. Yang kedua, hutang dengan cara yang disebutkan oleh ni. Ni ya. Oleh tuan kita tadi ni, apa dia? Dengan cagaran. Ini dipanggil sebagai pajak gadai. Tapi pajak gadai Islam lah. Dia Islam dengan konvensional lain. Konvensional dia riba juga. Pajak gadai Islam memang dia ada cagaran. Cagaran kita pinjam. Kalau kita institusi manalah, atau pinjam dengan individu mana pun boleh. Tuan-tuan, saya nak pinjam duit dengan tuan-tuan, saya cagar geran apa tanah, atau cagar barang kemas isteri saya contohnya. Barang kemas ambil ni cagar, saya nak ni terdesak nak duit tunai. Maka ni kita barang kemas ada. Barang kemas isteri kita lah ya. Kita nak duit tunai, jadi kita cagar. Yang ini resiko dia minimal. Apa maksud minimalnya? Sebab kalau dia tak mampu bayar, kita boleh apa? Jual barang kemas tu, ataupun kita boleh milikkan. Maknanya kita boleh gunakan barang kemas tu untuk bayar hutang yang dibuat oleh orang yang berhutang dengan kita tu. Tapi adalah kaedahnya, secara detailnya nanti insya-Allah. Bagaimana kaedah pajak macam gadaian secara Islam berbeza dengan gadaian secara konvensional. Ini hutang betul, hutang secara cagar. Jadi dia benarkan dalam Islam, tapi ada di pun syarat dia untuk membezakan dengan cara konvensional. Macam mana pajak gadaian dekat public bank je lah, direct public bank kan. Tu konvensional. Jangan masuk, jangan Pergilah banyak dah lah ni di Kuala ni. Dulu ya tak ada, sekarang dah ada. Dia bank rakyat ada, pejabat pos ada. Apa belah dekat Talang tu apa? Yapim ada. Pajak gadai secara Islam. Kita pergi situ, pahala dah tentu dapat. Pergi pajak gadai konvensional, dosa dah tentu dapat. Sebab kita menyokong institusi ribawi. Dosa lah. Bagi dia kaya raya. Betul-betul bila kita tak tebus, macam-macam. Nak tebus, lambat bayar sikit. Dah. Ada bunga. Mana mau lebuh gitu je pangkalan gitu. Tapi cara Islam dia tak sama. Dia hanya upah. Pinjaman campur upah dia tetap. Dia tak ada lebih, tak ada tambah-tambah. Ni kaedah pajak gadai Islam. Ya tuan-tuan, kena sokong. Sebab kita dah ada pilihan, kita tak dibenarkan, diharamkan dah mengambil pajak gadai konvensional. Haram tuan-tuan. Tak boleh. Pergilah ke Talang ni, Yapim ke, bank rakyat ke. Kita pilih 3 ke 4 ke 3 apa. Pejabat pos pun ada. Kan cara Islam kan. Gadaian cara Islam. Pergilah tuan-tuan kalau kita desak duit tunai. Kan. Wallah, ada lagi tuan-tuan soalan. So kita berhenti. Kok ada? Tak faham ke tak jelas. Muslimat nak tanya. Tak boleh lah ya. Megat ni kena sedia ni mikrofon ni. Kok muslimat nak tanya. Kesian juga ya. Culan nak baik gini. Iyalah nak pukul ya. Ini pun isu juga. Okey, baik. Ini dia panjang cerita juga ya. Baik, ceritalah. Hutang dalam Islam itu, dalam Islam bila berhutang disunatkan kita buat agreement, perjanjian. Kalau boleh resmi.
Kalau banyak lah, libatkan banyak. Hutang 1,000, 20, 10,000, 5,000. Sunat dia buat. Lepas itu ayat hutang, ayat paling panjang lah Quran. Ayat bab hutang paling panjang. Satu muka surat, satu ayat bab hutang. Sunat kita buat agreement. Sebab apa? Bila dia tak, dia culas nak bayar, dia tak bayar, kita boleh dakwa dia di mahkamah. Kalau tak ada hitam putih, macam mana? Boleh tuntut je lah. Itu satu pihak. Pihak dia pula, dalam Islam, kalau dia dah mampu bayar, tiba-tiba dia tak bayar, berdosa. Dia berdosa, kan? Dan Nabi sebut matalul ghina zulmun. Orang yang ada dah ada duit, tiba-tiba dia tangguh bayar, tak nak bayar, dia lengah-lengah bayar, zulmun. Nabi sebut zalim, mana berdosa. Zalim pada pemberi hutang tu. Ni. Jadi dua-dua pihak ni, mana cuma pihak yang berhutang ni paling ni. Sebab apa? Dia banyak risiko. Bila mati, amalan dia tergantung. Dia kena selesaikan di padang mahsyar nanti. Kalau tidak, waris dia kena selesaikan. Sebab waris biasa kita dengar ya, dalam pinggir je waris akan sebut siapa, kalau mayat ni atau jenazah ni dia berhutang, si mati dia berhutang, sila jumpa waris-waris dia. Tu nak selesaikan di dunia ni. Jangan bisa sampai di padang mahsyar tu jenuh sana, nak jumpa minta maaf. Dan yang ketiga, ini ke penyelesaian terakhir lah. Orang yang beri hutang, kalau dah tengok tak nak bayar tu, cara jalan mudahnya apa? Halalkan lah. Tak payah juga ya, dah banyak ya. Kalau RM10 boleh halal ya, RM100 pun boleh lagi ya. Kena libatkan banyak. Tadi kena buat agreement. Kalau boleh cari surat yang rasmi kan. Ada kan apa persetujuan sumpah tu, ada kan, dia cok. Mana benda tu valid. Kalau dia tak nak bayar, kita buat mahkamah. Nak tak ada. Kalau dia tak bayar duit, dia akan dia ambil kereta dia. Ambil kereta. Lelong kereta dia ke apa. Itu kaedah dia. Wallahu a'lam. Ada lagi? Siapa dia tu? Orang berhutang. Orang berhutang ni, wallahu a'lam. Setahu saya berhutang tu tetap akan dituntut. Dia tak ada golongan, tapi dia mana segala amalan dia, perhitungan dia kan. Kalau dia buat baik sekarang mana pun, dia tidak dapat apa-apa. Kan? Kebaikan apa benda di alam barzah lagi. Sedangkan contohnya hadis Nabi, orang berhutang ni kan, dia akan tertangguh dia punya apa amalan dia, hatta dia mati syahid pun. Sedangkan orang mati syahid ni, bila dia mati, dia akan dapat keseronokan di alam barzah lagi, dapat seronok dah. Tiba dia tak dapat seronok. Mana kalau tak seronok, rupanya dia berhutang. Ni mana dia tak dapat. Kalau dia baik dah, dia tak dapat apa. Maknanya dia akan menyusahkan dia di pada mahsyar. Cuma golongan tadi tu Allah, saya tak pastilah. Cuma dia memang orang berhutang ni, itu cara dia. Dia dua pihak lah. Mana kalau pihak yang memberi hutang tu kalau rasa kesian juga ya. Bagilah ke halal-halal, tak apalah. Halalkan dia. Jangan menyusahkan kita juga. Kadang-kadang kita susah. Kita jadi susah juga orang percaya kita. Tak nak kita ya. Halal lah. Kalau kita ni manja besar sikit ya. Macam mana pun, bila dia masih hidup, kita tuntut, minta dia bayar. Minta dia bayar. Itu tadilah. Kalau sekadar begitu je, janji mulut ni payah ni, kena ada hitam putih. Itu memang disunatkan dalam Islam. Sorry. Dalam ayat hutang. Tu dah baca dalam satu Baqarah tu, satu penuh, satu muka surat Quran tu ayat hutang. Ni maknanya memang berhutang ni boleh. Sebab orang suka berhutang, tapi nak bayar payah sikit. Lihat sikit ya. Benar dia. Apa lagi? Boleh lah. Tu boleh syarat macam tu. Yalah, bagi syarat macam tu lah. Mungkin dia tak mampu, kita beri syarat. Mungkin kita nak halalkan terus pun boleh kan. Tapi kita nak ni tak apalah. Dibuatlah tu, dibuatlah. Kan dalam orang tu buatlah, bacalah Quran ke.
Tak apalah kaedah macam tu. Ya. Janji pada penyelesaian di dunia. Selesailah di dunia macam mana pun. Ya. Yelah. Itu tu pula pada pemberi lah. Pemberi hutang tu hak dia lah kan. Itu hak dia. Kalau dia rasa dia nak halalkan terus, hak dia juga. Kita tak boleh paksa. Cuma kita beri tarik gemar mana kalau dia halalkan menyenangkan. Dia pada dia senang di dunia, kita pun senang ya. Wallahu alam lah ya. Sebab yang penting orang yang berhutang tu dia kena faham. Bila dia mampu dia kena bayar. Jangan dia buat dek je ya. Wallahu alam. Kita jumpa lagi lah ya. InsyaAllah pada pertemuan yang lain. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina futuhal arifina bihikmatik wa anshur alaina rahmatak wa dhakirna ma nasina wa alimna ma jahilna ya rabbal alamin. Allahumma ja'alna minal ladhina yastami'una al-qawl fayattabi'una ahsanah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi